Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan saya kesihatan dan kekuatan untuk terus menghasilkan video berkenaan dengan gangguan misteri. Dan pada kali ini saya akan fokuskan kepada gangguan berbentuk pelesit. Saya sediakan video ini kerana saya sering didatangi oleh pesakit yang mana sama ada dia ataupun keluarganya yang bertanyakan soalan berkenaan dengan gangguan pelesit ini. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan terangkan sedikit perbezaan antara pelesit dan sakopelesit. Secara umumnya, pelesit dan sakopelesit adalah satu benda yang sama. Cuma cara ia mendampingi tuannya ialah yang berbeza. Di mana pelesit akan mendampingi seseorang jika mereka mengamalkan amalan tertentu. Manakala saka ialah apabila seseorang menerima pelesit daripada orang tuanya, sama ada secara dia sedar ataupun secara tidak sedar. Oleh sebab itu saya selalu jumpa pesakit atau keluarga pesakit terkejut apabila kita memberitahu bahawa mereka telah menerima saka pelesit daripada orang tua mereka, kerana mereka tidak pernah tahu benda itu turun kepada mereka. Dalam video ini saya akan fokuskan kepada apa itu pelesit, mengapa ada orang mahu membela pelesit, dan apakah amalan-amalan yang menyebabkan mereka boleh mendapatkan pelesit untuk mendampingi mereka. Oleh itu sila tonton video ini sehingga tamat. Semoga info yang saya kongsikan ini boleh memberi manfaat kepada tuan-puan semua, insya-Allah. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya akan terangkan apakah yang dikatakan sebagai pelesit ini. Dari cerita orang-orang tua, pelesit ini ialah makhluk halus ataupun kita panggil jin, yang mana ianya dipelihara bagi tujuan-tujuan tertentu seperti melariskan perniagaan, pemanis wajah, mengawal pasangan, dan juga untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun kerja-kerja pemiliknya. Pelesit ini akan cuba mengusahakan supaya orang ramai suka kepada tuannya, dan ia juga kadang-kadang bertindak akan mengacau atau mengganggu orang-orang yang membenci tuannya ataupun orang-orang yang menentang ataupun tidak bersetuju dengan tuannya. Menurut orang-orang tua, pelesit ini boleh menjelma dalam beberapa wajah. Antaranya ialah dalam wajah belalang, iaitu belalang yang warna hijau, yang kepalanya tirus dan ada kalanya bermata warna merah. Selain daripada belalang, ia juga mungkin menjelma dalam bentuk ular hitam ataupun binatang-binatang lain yang menakutkan. Menurut beberapa orang pesakit yang mana semasa mereka diganggu, mereka nampak kelibat pelesit itu seperti seorang perempuan tua yang huduh, yang bongkok, yang mana mukanya hitam ataupun gelap, matanya tajam dan bertaring, dan berpakaian seperti memakai jubah warna putih ataupun warna kelabu yang lusuh, dan ada yang terkoyak di sana sini. Ada juga pesakit yang diganggu oleh pelesit memberitahu semasa mereka diganggu, mereka nampak pelesit itu seperti seorang perempuan muda dengan berpakaian seperti baju kebaya yang sendat, duduk di atas katil sebagaimana seorang pengantin sedang duduk menunggu suaminya ataupun menunggu pasangannya, dengan rambut panjang yang mengurai tetapi mukanya huduh dan mengerikan. Ada juga pesakit memberitahu semasa mereka tidak sedar, wajah yang mereka lihat itu ada mirip-mirip ahli keluarga mereka sendiri. Menurut cerita-cerita orang tua, pelesit ini akan dijamu ataupun diberi makan darah daripada jari pemiliknya. Dan jika mereka tidak memberi makan darah daripada jarinya, pelesit ini akan mencari sendiri, dan ada kalanya ia akan menghisap darah di bahagian paha ataupun di bahagian dada, sama ada pemiliknya ataupun ada juga berlaku dalam kalangan ahli keluarganya, yang biasanya ahli keluarga yang perempuan. Dan jika berlaku, kita boleh lihat kesan lebam di bahagian paha ataupun di bahagian dada, dan ada kalanya ada kelihatan seperti lubang, 3 lubang di bahagian lebam tersebut. Menurut pesakit yang datang berubat juga, sama ada mereka atau keluarga mereka biasanya mengalami perkara-perkara yang misteri, ya, seperti dalam rumah rasa macam ada benda berjalan, ya, ada benda di dapur,
dan seumpamanya. Dan ada juga yang melibatkan jiran-jiran berhampiran. Ini menyebabkan ada jiran-jiran yang mengambil langkah untuk menjauhkan diri mereka daripada keluarga kita. Kalau kita lihat keadaan tersebut, timbul persoalan, kenapa masih ada orang yang sanggup untuk menerima ataupun memiliki ataupun membela pelesit ini. Dari pengalaman saya sebagai perawat dan daripada perbincangan dengan pesakit dan juga keluarga pesakit, saya boleh rumuskan ada dua situasi yang menyebabkan kenapa seseorang itu sanggup untuk membela pelesit ini. Untuk memudahkan penerangan, saya akan terangkan berdasarkan dua situasi tersebut. Situasi pertama ialah tekanan hidup yang dilalui dan juga usaha untuk menyelesaikan tekanan ataupun masalah tersebut dengan cara yang senang ataupun jalan mudah. Yang pertama, seorang perempuan mungkin dia takut akan ditinggalkan oleh suami ataupun suaminya kahwin lain. Situasi inilah yang paling banyak dinyatakan oleh pesakit yang datang berubat. Biasanya ini berlaku kerana sebelum mereka berkahwin ataupun bila mereka hampir berkahwin, mereka mungkin dimomokkan dengan cerita-cerita yang menakutkan. Antaranya, apabila mereka bersalin dan berpantang nanti, mungkin mereka akan berpantang di kampung yang mana suaminya bekerja ataupun bertugas di tempat lain, dan itu akan menyebabkan kemungkinan suaminya akan mencari orang lain ataupun berkahwin lain. Ada juga keadaan di mana seorang perempuan tadi apabila berkahwin, dia nak mengawal suaminya, sama ada dari segi pendapatannya, hartanya, pergerakannya dan sebagainya. Ini kerana mereka takut suaminya takut dipikat oleh orang lain ataupun perempuan lain. Ada yang kita jumpa perempuan tersebut mengawal suaminya sehingga kad bank pun dia yang pegang dan dia akan tentukan apakah belanja-belanja yang boleh dibuat dan apakah belanja-belanja yang tidak boleh dibuat. Keadaan yang kedua, mereka melihat pengalaman ibu bapa mereka ataupun nenek mereka, yang mana ibu mereka ataupun nenek mereka menanggung kesusahan dalam hidup akibat ditinggalkan ataupun diceraikan oleh ayah ataupun oleh atuk, ataupun mereka bermadu, yang mana apabila keadaan tersebut berlaku, ayah ataupun atuk mereka ni tidak memberi layanan yang seadilnya kepada ibu ataupun nenek mereka, sehingga kan ibu dan atau nenek mereka ni terpaksa membanting tulang setiap hari untuk menyara anak-anak dan membesarkan anak-anak. Jadi pengalaman yang inilah yang menyebabkan mereka takut untuk berhadapan dengan situasi pada masa akan datang. Dan sebagai jalan pintas ataupun jalan mudah, mereka mungkin dicadangkan untuk membela pelesit bagi mengawal pasangan ataupun suami apabila kahwin nanti. Kategori yang kedua ialah untuk mendapatkan sesuatu hajat mereka dengan jalan mudah. Dalam kes ini ada beberapa situasi. Yang pertama, jika mereka ingin memiliki seorang lelaki ataupun suami yang kacak, yang kaya, berharta, berjawatan, ada juga yang menggunakan pelesit ini untuk mencapai hajat mereka. Keadaan yang kedua, mereka takut mereka dipermainkan oleh bakal pasangan ataupun bakal suami. Jadi untuk mengelakkan keadaan tersebut, mereka menggunakan pelesit untuk mengawal bakal pasangan mereka. Ini terutama kalau bakal pasangan mereka ni ialah orang yang berada, orang yang berjawatan, orang yang terkenal, yang mana ia menjadi tarikan kepada perempuan-perempuan lain. Sebab itulah kita ada dengar orang buat tomahan bahawa macam mana seseorang yang tak ada rupa, tak ada kerjaya, tiba-tiba boleh berkahwin dengan orang yang kaya, kacak dan berjawatan ataupun orang ternama. Ini adalah antara tomahan yang kita biasa dengar, tetapi ianya tidak semestinya betul. Situasi yang ketiga yang juga saya jumpa daripada pesakit yang datang berubat ialah mereka terpaksa menggunakan bantuan pelesit ini untuk menjalankan kerja-kerja mereka seharian. Ini terutamanya yang terlibat dengan kerja-kerja seperti mengurut, berbidan, mengandam, yang mana mereka melibatkan kerja-kerja yang menggunakan tenaga. Oleh sebab itu kita biasa dengar ada orang yang beritahu dia pergi mengurut dengan seorang perempuan yang tua, berjalan pun perlahan-lahan kerana macam kepenatan, tetapi semasa mengurut kekuatannya luar biasa. Yang keempat,
digunakan untuk mengawal pekerja-pekerja bawahan supaya mengikut segala arahan ataupun tugasan yang diberikan kepada pekerja-pekerja tanpa membantah. Dan jika ada pekerja-pekerja yang ingkar atau cuba membantah, pelesit ini akan menyerang mereka, menyebabkan mereka rasa sakit, sama ada sakit kepala, sakit badan, dan mungkin tidak minat untuk bekerja. Bagi mencapai cita-cita dan hasrat mereka untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati ataupun melakukan kerja-kerja dengan mudah, mereka sanggup untuk menerima pelesit sebagai pendamping mereka. Dan untuk mendapatkan pelesit tersebut, mereka biasanya akan mengamalkan amalan-amalan tertentu yang diterima daripada orang-orang tua, sama ada nenek mereka atau ibu mereka. Dan ada juga yang mereka terima daripada bidan, tukang urut, mak andam dan seumpamanya. Biasanya amalan-amalan tersebut akan dibaca semasa mereka mandi, semasa mereka bersolat, ataupun kita kata semasa mereka melihat cermin, semasa mereka pakai pakaian, semasa mereka hendak tidur, semasa mereka memakai barang kemas, dan semasa sebelum bersanding. Walau bagaimanapun, tidak semua perempuan yang didampingi oleh pelesit atas kehendak mereka. Ada juga yang didampingi oleh pelesit tanpa mereka sedar. Ini biasa berlaku semasa remaja dahulu, yang mana semasa mereka disikat rambut, dipakaikan pakaian, diberi pakai bedak dan sebagainya, ibu atau neneknya membaca mentera-mentera tertentu kerana mereka sayangkan cucu mereka supaya cucu mereka kelihatan cantik. Walhal pada masa tersebut, amalan-amalan tersebut menyebabkan cucunya menanggung ataupun menerima pelesit tanpa disedari. Ada juga orang yang terima tanpa disedari semasa hari bersanding. Mereka diajar supaya membaca mentera-mentera tertentu supaya kelihatan cantik. Ada juga yang terima tanpa disedari apabila mereka bersalin, mereka diajar oleh bidan-bidan tradisional supaya membaca mentera-mentera tertentu bagi mengawal suami mereka supaya tidak meninggalkan mereka. Keadaan ini berlaku kerana pada masa tersebut perempuan tersebut masih lagi muda, tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan. Mereka terima tanpa banyak soal. Dan biasanya mereka akan mula sedar apabila mereka berumur dan mula merasa sakit-sakit dan tidak selesa. Tetapi bila pergi hospital, pergi klinik, tidak ada penyakit. Pada masa tersebut, barulah mereka akan cuba ikhtiar cara perubatan tradisional, dan mungkin pada masa itu barulah mereka sedar bahawa mereka telah pun terima amalan-amalan ataupun telah terima pelesit tanpa disedari. Dan kebanyakan daripada pesakit yang mendapat rawatan, apabila kita bincang, kita tanya situasi ataupun tanda-tanda, kebanyakannya terkejut yang mereka telah pun terima pelesit ataupun saka ini tanpa disedari. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini berkenaan dengan pelesit. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian berkenaan dengan pelesit ini dalam video-video yang akan datang. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, ingin berkongsi pengalaman, ingin penjelasan lanjut, tuan-puan bolehlah type dalam bahagian komen. Saya akan cuba beri respon, tetapi mungkin akan mengambil sedikit masa, insya-Allah. Jika video ini bermanfaat, tuan-puan bolehlah tekan butang like dan share. Bagi mengelakkan tuan-puan terlepas video-video pada masa akan datang, silalah tekan butang subscribe dan butang loceng. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.